9.30 pagi, anda bersama saya Marsila Hassan untuk setengah jam berikut ini. Kita lihat tajuk utama Buletin Pagi 12 Februari. Dua lelaki disyaki dalang sindiket culik warga asing ditembak mati. Inkuas Muhammad Adib, coroner lawat tapak insiden pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua lelaki warga asing yang disyaki antara dalang sindiket penculikan warga asing di sekitar Lembah Kelang mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis. Insiden berlaku di sebuah rumah dekat Taman Mudun Batu Sembilan, Ceras, kira-kira jam 1.35 pagi tadi. Dalam kejadian itu, suspek bertindak melepaskan tembakan kepada polis yang kemudiannya melepaskan tembakan balas untuk mempertahankan diri. Seorang lelaki warga Bangladesh berusia awal 30-an disyaki mangsa penculikan berjaya diselamatkan. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Superintenden Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, kegiatan sindiket dikesan hasil intipan pasukan polis Kuala Lumpur. Mangsa dipercayai diculik di kawasan Sentul pada Jumaat lalu. Dia kemudian dibawa ke lokasi kejadian iaitu sebuah rumah disyaki sebagai tempat kurungan. Pada awal pagi ini, lebih kurang jam 1.35, pihak polis daripada Kuala Lumpur, IPK Kuala Lumpur telah berjaya menyelamatkan satu mangsa bagi kes colek yang melibatkan warga asing. So, dalam kejadian lebih kurang jam 1.35 pagi tadi, serbuan pihak polis terhadap sebuah rumah di Taman Mudun Batu Sembilan, Ceras telah berlaku insiden tembak-penembak bersama, di mana dalam kejadian ini dua lelaki warga asing telah berjaya ditumpaskan, dan manakala mangsa satu lelaki warga asing juga dipercayai Bangladesh telah berjaya diselamatkan. So, dalam insiden yang berlaku pagi tadi, bagaimanapun, identiti kedua-dua penjerah ini belum dapat dipastikan berikutan tiada dokumen pengenalan diri. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Kajang untuk dibedah siasat. Coroner dan pihak berkepentingan bagi inkuas menentukan punca kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim akan melawat lokasi kejadian di tapak kuil Sri Maha Mariaman, Subang Jaya, Selangor pagi ini. Lawatan itu akan disertai Coroner Rofiah Muhammad jam 10.30 pagi dan keluarga Allahyarham Muhammad Adib diwakili Peguam Muhammad Kamaruzaman E. Wahab. Lawatan dipercayai bagi mendapatkan gambaran sebenar dan wartawan Muhammad Azizi Sunib berada di lokasi. Baik Azizi, boleh kongsikan perkembangan terkini langsung dari sana? Terima kasih rakan tugas Marsila di Sri Pentas. Seperti yang diwawarkan Mahkamah Coroner dan juga pihak berkepentingan bagi prosiding inkuas kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim, iaitu rombongannya akan sampai ke sini dijadualkan pada jam 10.30 pagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini berada di depan kuil Sri Maha Mariaman di USJ 25, di mana menantikan rombongan daripada Mahkamah Shah Alam, di mana mereka akan berkumpul di sana, diketuai oleh Hakim Rofiah sebagai coroner, Hakim Rofiah Muhammad sebagai coroner dan juga peguam termasuk timbalan pendakwa raya selaku pegawai pengendali dan juga 3 orang saksi. Dan saya difahamkan juga Muhammad Kamaruzaman Abdul Wahab, iaitu peguam mewakili keluarga Allahyarham, juga akan turut serta. Dan lawatan ini sebenarnya bertujuan untuk melihat lokasi di mana kejadian insiden itu berlaku, dan kalau dapat disaksikan ini di hadapan kuil Sri Maha Mariaman, dan di sebelah kanan saya adalah dipercayai berlakunya insiden tersebut, iaitu berdasarkan visual yang dirakamkan oleh netizen yang memuat naik visual yang mereka menampakkan atau memperlihatkan kawasan di tepi jalan dan juga tiang MRT di sebelah kanan saya ini, dan juga visual yang saya dapat sempat rakamkan sebelum setibanya kami kami mendapati kawasan kuil ini juga lengang dan juga tidak berlaku sebarang
ramai juga tidak kelihatan. Cuma apa yang saya dikongsikan sini adalah kuil ini masih lagi dikunjungi seperti biasa oleh penganut Hindu dan juga beberapa media menantikan seperti kami juga. Rombongan itu akan sampai dijadualkan pada pukul 10.30 pagi nanti. Sebenarnya lawatan ini adalah bagi melihat di mana lokasi kejadian sebenar seperti yang saya katakan tadi dan mencukupi sudut kedudukan di mana kenderaan tersebut insiden yang dikatakan berlaku, dan saya rasa kita akan menantikan sama-sama perkembangan selanjutnya dalam berita pada jam berikutnya. Itu saja saya rasa, Marsila, dari tapak kuil Sri Mahamariaman di USG 25 kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Azizi. Baik, kita beralih ke laporan seterusnya. Keluarga kanak-kanak malang yang ditemui mati di Tanjung Medang, Kemahang di Pekan Pahang tidak mengetahui punca suspek berdendam dengan mereka hingga sanggup membunuh Siti Masita Ibrahim 11 tahun. Ibu mangsa Solihah Abdullah turut mendedahkan sebelum ini dia yakin suspek telah menipu kepadanya dengan mendakwa tidak mengetahui di mana mangsa berada walaupun dia dilihat bersama kanak-kanak itu pada petang 30 Januari lalu. Buat macam mana pun dia tak mengaku kan. Tu susah juga. Saya sikit pun tak ada gaduh dengan dia. Cakap kasar dengan dia pun tak ada. Mana-mana yang ahli keluarga lain pun tak ada? Tak ada. Saya tak pernah gaduh dengan dia. Keluarga saya ni duduk sini. Tanyalah orang kampung-kampung sini memang tak pernah gaduh. Orang kampung tepi, rumah tepi pun saya tak pernah gaduh dengan dia juga. Tu saya pelik juga dia cakap gitu. Terkejut lah. Cakap dia kata dia musuh saya. Saya pun terkejut juga. Masa itulah. Sebelum ini, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Dato' Osman Nayan berkata siasatan awal pihaknya mendapati mangsa dipercayai dibunuh pada 30 Januari lalu iaitu hari sama dilaporkan hilang oleh ibunya. Beliau berkata susulan laporan polis diterima pihaknya, suspek lelaki warga Kemboja berusia 23 tahun ditahan pada jam 2 pagi 31 Januari lalu di sekitar Kampung Tanjung Medang Hilir, Pekan bagi membantu siasatan. Peluk gambar. 6 pemancing yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Pinang sejak kemarin ditemui selamat oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Mereka yang berusia 30 hingga 49 tahun itu dikesan kira-kira 20 batu nautika dari Pulau Kendi kira-kira jam 4.30 petang. 4.35 kita dapat maklumat awal mengatakan telah menemui bot bersama dengan mangsa dan semuanya dalam keadaan selamatlah. Lebih kurang dalam 20 batu daripada Pulau Kendi. Dan jarak dia 5 batu daripada posisi asal lah yang dilaporkan. Minyak habis lah, minyak habis. Tak, dia rosak enjin. Rosak enjin. Bot fiber dinaiki mangsa ditunda ke jeti Limbungan Batu Maung. Semua pemancing berada dalam keadaan sihat dan stabil ketika ditemui. Keluarga mangsa terdahulu membuat laporan polis awal pagi tadi selepas menyedari mereka tidak pulang setelah berlepas dari jeti Tanjung Berembang. Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Khairul Anwar Muhammad Saleh, 30 tahun, selaku tekong, Muhammad Azmil Abdul Rahman, 31 tahun, seorang guru, serta Muhammad Faiz Ibrahim, 30 tahun. Lee Chi Sen, 49 tahun, Muhammad Rajis Jamil, 35 tahun dan Khairul Hafizi Tajuddin, 31 tahun. Seorang remaja di Kota Kinabalu, Sabah, Muhammad Han S. Pirman, 19 tahun, cedera parah di tangan kanan akibat tersepit pada sebuah mesin pengisar daging. Sepasukan anggota bomba dari Balai Polis dan Penyelamat Kota Kinabalu melakukan operasi memotong mesin pengisar itu menggunakan mesin hidrolik di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, di mana mangsa dirawat. Operasi ditamatkan selepas tangan kanan mangsa berjaya dikeluarkan daripada mesin pengisar daging itu. Pelabur Jepun kini kembali yakin untuk melabur di Malaysia berikutan kedudukan ekonomi negara yang semakin kukuh dan memberangsangkan. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata antara faktor keyakinan itu merupakan tindakan pantas dan drastik kerajaan dalam menangani skandal kewangan One Malaysia Development Berhad 1MDB.
Mereka yakin tentang ekonomi Malaysia dan mereka mahu kembali ke Malaysia. Sebelum ini mereka tak berani datang kerana bimbang tentang skandal YNDB. Tapi selepas lihat skandal YNDB telah pun ambil tindakan, maka mereka sekarang nak kembali ke Malaysia, iaitu pelabur-pelabur negara Jepun. Terdahulu, Guan Eng yang juga ahli Parlimen Bagan menghadiri acara menggaul Yisang sepanjang 209.7 meter bersempena Hari ke-7 sambutan Tahun Baru Cina di Tokong Tou Bukong, Butterworth, Pulau Pinang malam tadi. Guan Eng telah mengetuai siri jelajah Kementerian Kewangan ke Jepun selama 3 hari bermula 6 Februari lalu sempena penerbitan bon samurai 200 bilion yen oleh kerajaan Jepun. Katanya pelabur yang beliau temui di negara matahari terbit itu memberi sambutan yang menggalakkan dan positif untuk melabur di Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, Guan Eng berkata Malaysia turut mengharapkan pelaburan negara-negara lain termasuk China yang merupakan penyumbang pelaburan terbesar negara sebanyak 32%. Pemandu teksi, kereta sewa dan e-hailing akan dikenakan kompaun sehingga RM4,000 sekiranya gagal mendaftar di bawah skim bencana kerja pekerjaan sendiri selewat-lewatnya Jun ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar berkata jumlah pemandu yang mencarum skim yang ditawarkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso setakat ini masih kecil. Saya nak sebut bahawa kita bukan untuk nak memaksa mereka, bukan ini. Jangan orang salah faham bahawa kompaun dan juga denda dan sebagainya ini sebagai satu pemaksaan. Tetapi kita nak supaya mereka ini diberikan perlindungan. Bukan paksa untuk nak minta duit mereka dah. Kita bukan paksa nak minta duit mereka. Terlalu kecil kalau nak ambil duit tak sampai 5 kupang. Tak sampai 5 kupang ni terlalu kecil. Perkeso hanya menerima 10,677 pendaftaran sejak skim itu dikuatkuasakan pada 1 Jun 2017 sehingga 29 Januari lalu. Jumlah itu sangat kecil berbanding keseluruhan pemandu ketiga-tiga kategori itu yang dianggarkan 300,000 orang. Perkeso juga memberi kelonggaran kepada pemandu teksi, kereta sewa dan e-hailing untuk membayar caruman mereka secara tahunan. Jumlah tahunan itu sebanyak RM157.20 atau bulanan sebanyak RM13.10. Semua pihak diminta tidak mensensasikan insiden 47 rakyat Malaysia yang ditahan di penjara di wilayah Poi Pet, Banteay Mencey, Kemboja sejak 11 Disember lalu. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Masyarakat, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Awal Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, tindakan itu dikuatiri mengganggu proses rundingan dan siasatan yang sedang dijalankan. Kerajaan Sarawak wanted it to be as little publicity, biar negotiations dibuat dalam keadaan banyak orang tahu. Yang penting akhirnya the children, our youth are able to come home. Beliau terdahulu mengunjungi rumah waris pada salah seorang tahanan iaitu Nur Ridwana Syazani Hamdi di Taman Sri Wangi Petra, Kuching. Nur Ridwana Syazani ditahan pada 11 Disember lepas bersama 46 yang lain dipercayai diperdaya oleh sindiket pemerdagangan manusia dari negara China. Dalam pada itu, perkhidmatan kaunseling kepada keluarga mangsa yang terlibat bagi menghadapi situasi berkenaan turut diberikan. Sarawak menjadi negeri yang paling komited dalam menerapkan nilai budaya integriti dalam struktur pentadbirannya menerusi pelbagai inisiatif termasuk penubuhan Unit Integriti dan Ombudsman Negeri sejak 2017. Ia bagi memastikan budaya berkenaan bukan sahaja menjadi teras dalam melaksanakan pentadbiran tetapi juga menjadi amalan setiap agensi, tidak kira di bawah kerajaan negeri atau persekutuan. Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg berkata, bagi merealisasikan perkara itu, kerajaan negeri tidak akan bertolak ansur terhadap pemimpin yang terbabit dengan rasuah dan menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri. Tindakan pencegahan segera di peringkat awal perlu dilakukan sekiranya terdapat gejala perlakuan rasuah melibatkan penjawat awam agar ia tidak menjadi norma biasa di organisasi terbabit. Kita tidak mahu kena tekanan, kena peluang yang terhidang dan kena kuasa atau kemampuan yang kita ada, kita sanggup mengadai maruah, jati diri dan integriti diri.
sanggup menegakkan undang-undang dan meminggirkan kepentingan masyarakat umum. Beliau terdahulu berucap di Majlis Amanat Perdana Integriti di Kuching. Turut dilancarkan kursus pegawai integriti bertauliah yang disertai 40 penjawat awam negeri termasuk dari Badan-Badan Berkanun Negeri Sarawak. Projek pembinaan sekolah di Taman Pelangi Semenyih Selangor yang tertangguh sejak 6 tahun lalu dijangka siap menjelang Oktober 2020. Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik berkata pembangunan sekolah rendah kebangsaan di atas tanah seluas 4.4 hektar dengan skop projek meliputi 24 bilik darjah itu juga bakal dilengkapi teknologi hijau. Dan kita telah berpesan kepada kontraktor tadi supaya kita tidak mahu lagi projek sakit, projek terbengkalai, projek lambat siap. Dan kalau boleh kita mahu projek ini siap jika dapat sebelum tempohnya. Projek bernilai 20.7 juta ringgit itu dijangka mampu disiapkan lebih awal daripada yang dijadualkan seperti kejayaan pembangunan sekolah di Putrajaya sebelum ini. Beliau turut dimaklumkan antara punca kelewatan pembinaan sekolah itu ialah kelewatan di peringkat Unit Perancang Ekonomi EPU. Beberapa sekolah lain juga akan dibangunkan menggunakan dana sebanyak 67.58 juta ringgit yang diluluskan menerusi rancangan Malaysia ke-11. Beliau terdahulu mengadakan lawatan ke tapak projek sekolah berkenaan. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan Agensi Berita Emirat Arab Bersatu WAM menandatangani memorandum persefahaman bagi memperkukuhkan jalinan kerjasama antara mereka dalam bidang media dan maklumat. Ia merupakan MOU kedua yang ditandatangani oleh kedua-dua pertubuhan itu. This time, aside from news and photographs, we're also including video coverage in our mutual collaboration. So I think that's a step forward, especially in this day and age of digital and technology and digital media. So I think it's a very important way for us to work together and to strengthen our exchange of information between the ASEAN region and the Middle East region. Usaha itu mampu memperbaharui dan memperkukuh kerjasama antara kedua-dua agensi berita berkenaan dari segi pertukaran berita. Nurini menandatangani MOU berkenaan bagi pihak bernama, manakala WAM diwakili oleh pengarah eksekutifnya Muhammad Jalal Al-Rashid di Dubai. MOU itu dijangka akan memperkukuhkan lagi kerjasama antara bernama dan WAM kerana kedua-dua pertubuhan kini boleh berkongsi bukan sahaja berita dan gambar-gambar tetapi juga klip video berita yang sangat diperlukan pada zaman media digital ini. Koperasi Co-op Bank Persatuan Malaysia Berhad yang kini dikenali sebagai Co-op Bank Pertama CBP berada pada landasan tepat untuk memacu pertumbuhan pendapatannya terutama dengan pengenalan 5 produk baru tahun ini. Pengerusinya Kamari Zaman Johari berkata antara produk baru yang akan diperkenalkan adalah iFactoring, iContract, kredit berputar, perkhidmatan bank bergerak dan ejen perbankan. Co-op dengan prestasi tersebut, Co-op Bank berjaya orang kata menarik perhatian pelabur-pelabur baru ke Co-op Bank. Sebab bila mereka tengok prestasi bagus, anggota-anggota yang baru yang menyertai Co-op Bank juga bertambah. Beliau terdahulu menerima kunjungan hormat Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Datuk Nordin Saleh. Prestasi kukuh yang dicatatkan tahun lalu dengan keuntungan sebelum zakat sebanyak 52.32 juta ringgit berbanding 39.73 juta ringgit yang dicatatkan pada 2017 dijangka berterusan pada tahun ini. Keuntungan sebelum zakat mencatatkan peningkatan besar sebanyak 32% atau 12.6 juta ringgit. Yayasan Amal Ma'ruf Malaysia YAMM mensasarkan kutipan dana sebanyak 51.35 juta ringgit untuk disalurkan kepada golongan memerlukan tahun ini. Ia selepas yayasan berkenaan mendapat kelulusan pelepasan cukai subsection 44/6 Akta Cukai Pendapatan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHTN. Hari ini adalah merupakan hari pelancaran kutipan dana
yang telah pun diluluskan pada 12 hari bulan April tahun lepas. Apabila pelancaran ini dibuat, maka kita dengan resminya boleh mengutip dana. Boleh mengutip dana kepada orang-orang individu ataupun syarikat ataupun JLC yang membayar cukai. Sebelum pada ini, mereka tidak tahu adakah yayasan ini layak atau tidak. Ada orang bertanya apakah kutipan itu boleh dibuat, macam mana bentuk caranya, ada telah mendapat kelulusan atau tidak. Atas proses-proses ini, mungkin kekeliruan hari ini akan dapat dikurangkanlah. Dana disalurkan melalui 7 amanah yang disarankan oleh LHDN, antaranya kemajuan pendidikan, bantuan kepada golongan kurang upaya, bantuan kepada asnaf dan miskin dan pembinaan rawatan hemodialisis. Dana akan disalurkan kepada semua yang memerlukan, bukan sahaja kepada individu beragama Islam. Pada majlis yang sama, YEMM turut menandatangani memorandum persefahaman bersama 4 rakan strategik untuk membantu penyaluran dana. Selain itu, YEMM mengumumkan pelantikan Senator Tan Sri Profesor Emeritus Ibrahim Abu Shah sebagai penasihat Yayasan Terbabit. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Thailand sedang melakukan persediaan untuk membebaskan pemain bola sepak warga Bahrain yang ditahan di negara itu sejak bulan lalu. Hakim Al-Araibi sebelum ini ditahan di Thailand selepas melarikan diri dari Bahrain susulan dakwaan penindasan politik. Dia mendakwa diseksa ketika dalam tahanan di negara asal dan sudah diberi suaka politik oleh Australia pada 2014. Pegawai kerajaan Thailand memaklumkan hakim bakal dibebaskan selepas Bahrain menarik balik permohonan ekstradisi ke atas susulan desakan antarabangsa. 4 anggota tentera terbunuh selepas sebuah helikopter tentera Turki terhempas di kawasan kediaman di Istanbul, Turki. Menurut Gabenor Wilayah Ali Yerkaya, tiada kaki tangan tentera lain atau orang awam cedera selepas helikopter itu terjunam ke tanah di daerah Chekmekoy. Insiden berlaku sekitar jam 6.51 petang waktu tempatan. Pendakwa raya awam sudah melancarkan siasatan terhadap punca nahas. November lalu, 4 anggota tentera Turki terbunuh selepas sebuah helikopter tentera terhempas di kawasan kediaman lain di Istanbul melanggar sebuah bangunan 4 tingkat. Wanita di Hungary yang mempunyai 4 orang anak ke atas dikecualikan daripada membayar cukai seumur hidup. Demikian antara langkah pengecualian cukai dan pinjaman baru yang diumumkan oleh kerajaan Hungary semalam. Selain itu, pasangan muda juga ditawarkan pinjaman tanpa faedah yang akan dibatalkan selepas pasangan terbabit mendapat anak ketiga. Perdana Menteri Viktor Orban dalam ucapan rasminya turut mengumumkan beberapa langkah menggalakkan penambahan populasi, termasuk membina 21,000 pusat jagaan kanak-kanak, tambahan dana untuk sistem kesihatan negara, subsidi perumahan dan subsidi pembelian kereta. Ia disifatkan sebagai satu usaha meningkatkan kadar kelahiran di negara itu tanpa perlu bergantung kepada migrasi warga asing. Laporan sukan. Khidmat Pengarah Teknikal Akademi Moktadahari Lim Tiong Kim masih dikekalkan sehingga kontraknya tamat 31 Oktober depan. Menurut Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail, pihaknya belum mengenal pasti sebarang indeks prestasi utama KPI untuk diberikan kepada Tiong Kim. Tak ada spesifik KPI kepada Tiong Kim sebab World Cup itu lagi kita dah fail. So tak ada lagi World Cup ni, akan ada lagi proses lagi lah. So far kita belum lagi identify certain target. Akademi yang beliau ketuai itu menempatkan pemain terbaik yang dibangunkan menerusi pelaksanaan program pembangunan bola sepak negara PPBN. Kontrak bekas jurulatih Akademi Bayern Munich itu dijadual berakhir pada 31 Oktober ini. Kegagalannya pada kejuaraan bawah 16 tahun lalu menyaksikan dia kehilangan jawatan pengarah teknikal yang diambil alih oleh Saad Ijalaline. Pada mesyuarat jawatan kuasa berkenaan, MSN menetapkan Tiong Kim akan mengetuai AMD dalam 5 peringkat umur, iaitu bermula bawah 13 hingga 17 tahun. Sementara itu, mesyuarat berkenaan juga bersetuju untuk melantik 7 jurulatih bagi mengisi jawatan ketua jurulatih, pembantu jurulatih dan jurulatih penjaga gol untuk AMD. Selain itu, ia juga bersetuju melantik ketua jurulatih remaja bagi negeri Pulau Pinang, Perak, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Johor. Program NDP ini terbagi kepada 2.
Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Pemain tengah Arsenal Aaron Ramsey akhirnya mengesahkan perpindahannya keluar dari The Gunners dan akan menyertai klub gergasi Itali Juventus hujung musim ini. Pemain berusia 28 tahun itu telah bersetuju mengikat kontrak 4 tahun dengan nilai gaji £400,000 seminggu. Menurut laporan media Britain, Ramsey telah melalui 2 ujian kesihatan Januari lalu sebelum bersetuju menyertai Juventus. Pemain kebangsaan Wales ini yang tamat kontraknya 30 Jun ini akan meninggalkan Arsenal selaku pemain bebas tanpa yuran perpindahan. Namun, Juventus dalam satu pernyataan menyebut pihaknya telah membayar €3.7 juta bagi mendapatkan Ramsey. Ramsey merupakan pemain Wales ketiga yang beraksi di Serie A selepas John Carlos dan Ian Rush. Sepanjang 11 tahun di Arsenal, Ramsey telah membuat 259 penampilan dan menjaringkan 61 gol. Ramsey terus mengumumkan perpindahannya di media sosialnya pagi tadi dengan Juventus terus mengumumkan perkara sama selepas itu. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Marcel Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.